Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan sebuah tajuk iaitu penerimaan dan penolakan masyarakat bukan Muslim terhadap hukum jenayah syariah. Ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang iaitu Siti Sarah binti Ropin, Siti Nurhazikah binti Hamzan, Muhammad Adam Raihan bin Muhammad Nasir, Nur Syafirah binti Syahrul Zaman dan saya sendiri Muhammad Adib bin Kamarul Baharin. Malaysia merupakan sebuah negara yang aman dan makmur. Kemakmuran dan ketenteraman Malaysia ini dijaga dengan adanya kedaulatan undang-undang yang ditubuhkan seperti Undang-Undang Jenayah dan Undang-Undang Syariah. Pelaksanaan undang-undang Islam termasuk yang berkaitan dengan jenayah telah menjadi hasrat dan cita-cita pejuang Islam di Malaysia sejak sekian lama. Islam menganggap jenayah satu kesalahan yang mesti dihukum kerana ia melanggar hak Allah dan hak manusia ataupun makhluk lain. Islam memandang tinggi kemuliaan agama, nyawa, akar, harta dan maruah. Pencabulan kepada 5 perkara ini adalah jenayah yang perlu dihukum. Oleh itu, wajarlah wujudnya peruntukan bagi hukuman jenayah syariah di Malaysia. Persoalannya, adakah undang-undang syariah Malaysia ini diterima pakai atau ditolak oleh masyarakat bukan Islam di Malaysia? Di sini kami sertakan soal selidik yang telah kami jalankan sebagai bukti kajian kami tentang penerimaan dan penolakan masyarakat bukan Muslim terhadap hukum jenayah syariah Malaysia. Google Form ini disediakan untuk kajian soal selidik mengenai penerimaan dan penolakan masyarakat bukan Muslim terhadap hukum jenayah Islam. Soal selidik ini mengandungi 4 bahagian dan beberapa soalan pada setiap bahagian. Bahagian 1 adalah mengenai latar belakang responden. Hasil pengumpulan data menunjukkan seramai 32 orang responden telah menjawab soal selidik yang pekaji telah jalankan secara atas talian ini. Soal selidik ini tidak terhad kepada mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia sahaja, malah terbuka kepada semua golongan masyarakat termasuklah mahasiswa di universiti tempatan yang lain dan juga pelajar sekolah menengah. Namun, soal selidik ini menumpukan golongan bukan Muslim sahaja, ini kerana pengkaji ingin mengumpulkan data kajian yang berdasarkan penerimaan dan penolakan bukan Muslim. Antara perkara yang diambil kira pada bahagian latar belakang responden ialah jantina, umur dan bangsa. Daripada 32 orang responden, 59.4% iaitu bersamaan 19 orang merupakan responden perempuan, manakala 40.6% iaitu bersamaan 13 orang merupakan responden lelaki. Tahap umur para responden dibahagikan kepada 4 kategori iaitu 20 tahun dan ke bawah, 21 tahun hingga 25 tahun, 26 tahun hingga 30 tahun dan 30 tahun ke atas. Soal selidik ini menunjukkan seramai 32 orang responden terdiri daripada golongan umur 20 tahun dan ke bawah serta 21 tahun hingga 25 tahun sahaja. Daripada 32 orang responden, 68.8% bersamaan 22 orang dalam lingkungan umur 21 tahun hingga 25 tahun, manakala 31.3% bersamaan 10 orang dalam lingkungan umur 20 tahun dan ke bawah. Seterusnya, analisis bahagian bangsa adalah merujuk kepada bangsa setiap responden yang menjawab soal selidik ini. Oleh kerana soal selidik ini terbuka kepada golongan bukan Muslim sahaja, maka terdapat 3 pilihan bangsa iaitu bangsa India, China dan pilihan lain-lain untuk selain daripada 2 bangsa tersebut. Daripada 32 orang jumlah responden yang menjawab soal selidik ini, sebanyak 12 orang bersamaan 37.5% yang berbangsa India, 12 orang bersamaan 37.5% berbangsa China, manakala sebanyak 8 orang iaitu bersamaan 25% selain daripada 2 bangsa tersebut. Bahagian 2 merupakan pengetahuan responden terhadap hukum jenayah syariah. Pada bahagian ini, terdapat 3 soalan dengan pilihan jawapan yang diberikan sama ada ya, tidak atau tidak pasti. Soalan 1 merupakan soalan yang berbentuk umum bertanyakan tentang pengetahuan responden mengenai jenayah syariah yang mempunyai hukum bagi jenayah syariah itu sendiri.
Boleh dikatakan lebih daripada separuh mengetahui jenayah syariah mempunyai hukumannya sendiri dan sedikit sahaja bilangan yang tidak tahu dan tidak pasti mengenainya. Soalan yang kedua pula adalah mengenai pengetahuan responden tentang pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Syariah di negara Malaysia. Data menunjukkan bahawa sebanyak 46.9% bersamaan 15 orang daripada 32 orang responden mengetahui adanya Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia. Manakala yang memilih jawapan tidak kepada soalan selidik ini seramai 9 orang dengan peratusan sebanyak 28.1% dan 25% bersamaan 8 orang yang tidak pasti mengenai kewujudan undang-undang bagi jenayah syariah di Malaysia. Soalan ketiga pula adalah berbentuk pengetahuan responden mengenai hukuman-hukuman yang dilaksanakan dalam hukum jenayah Islam. Dapat diputuskan di sini bahawa peratusan bagi responden tahu dan tidak tahu adalah sama, iaitu masing-masing mengumpul 11 responden bersamaan 34.4%. Seterusnya, bilangan bagi 10 orang responden yang tidak pasti dengan hukuman bagi jenayah Islam mewakili 31.3%. Bahagian 3 adalah reaksi penerimaan dan penolakan responden terhadap hukum jenayah syariah. Terdapat beberapa soalan pada bahagian ini dengan pilihan jawapan yang disediakan, iaitu sama ada terima, tolak atau boleh dipertimbangkan. Soalan 1, diberikan satu situasi di mana hukuman balas bunuh dalam Islam. Majoritinya menerima bagi hukuman ini, manakala sedikit sahaja yang menolaknya, sekaligus terdapat responden berpendapat ianya boleh dipertimbangkan. Soalan kedua pula berkenaan dengan satu situasi di mana jika seseorang Muslim itu meminum arak secara sengaja, hanya dikenakan hukuman denda sebanyak RM2,000 Malaysia berdasarkan Undang-Undang Jenayah Syariah Malaysia. Data ini menunjukkan kurang separuh daripada responden bersetuju dengan hukuman denda bagi situasi ini. Dengan erti kata lain, ia menunjukkan peratusan tertinggi antara kesemua jawapan yang lain. Soalan ketiga juga berkenaan dengan satu situasi di mana hukuman yang dikenakan bagi pencuri dalam hukum jenayah Islam ialah memotong pergelangan tangan. Daripada data yang diperoleh, menunjukkan bahawa peratusan bagi responden yang tidak bersetuju adalah yang tertinggi antara kesemua jawapan yang lain. Manakala, terdapat juga responden yang menunjukkan pendapat mereka mengenai hukuman ini boleh dipertimbangkan. Soalan keempat pula mengenai satu situasi yang berhubungan dengan hukuman bagi penzina yang belum berkahwin adalah 100 kali sebatan jika cukup saksi dan bukti. Data menunjukkan sebanyak 17 responden mewakili 53.1% menerima hukuman ini dan menjadikan peratusan paling tertinggi adalah daripada kesemua pilihan jawapan yang lain. Manakala responden yang menolak adalah sebanyak 25%, iaitu bersamaan 8 responden, dan baki 21.9% bersamaan 7 responden menunjukkan bahawa hukuman ini boleh dipertimbangkan. Dan soalan yang terakhir untuk bahagian ini juga berkaitan dengan hukuman bagi penzina yang sudah berkahwin adalah dengan merejam sehingga mati jika cukup saksi dan bukti. Peratusan tertinggi ialah 43.8%, iaitu terima atau bersetuju dengan hukuman yang dikenakan. Seterusnya, peratusan kedua tertinggi ialah 34.4%, iaitu responden yang tolak atau tidak bersetuju dengan hukuman ini. Manakala, hanya 21.9% sahaja yang menunjukkan bahawa hukuman ini boleh dipertimbangkan. Maka apa yang boleh disimpulkan di sini ialah 14 orang responden terima dan setuju, 11 orang tolak atau tidak bersetuju dan 7 orang yang mempertimbangkan hukuman ini. Bahagian 4 merupakan pandangan responden terhadap gambaran umum hukum jenayah syariah. Pada bahagian ini, terdapat 3 soalan dengan pilihan jawapan yang diberikan sama ada setuju, tidak setuju dan tidak pasti. Soalan 1 mengenai gambaran responden mengenai hukum jenayah dalam agama Islam, adakah ianya ekstrim? Data menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 46.9% responden yang tidak pasti mengenai hukum jenayah dalam agama Islam yang dikatakan ekstrim. Manakala sebanyak 31.3% responden yang bersetuju dengan gambaran umum mengenai hukum jenayah ini adalah ekstrim dan 21.9% menunjukkan mereka tidak bersetuju dengan gambaran umum ini. Soalan kedua juga mengenai gambaran umum responden mengenai persoalan tentang pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Syariah mampu mengekalkan keharmonian dan kemakmuran negara. Apa yang boleh diputuskan daripada data yang diperoleh, majoriti responden bersetuju dengan gambaran umum ini.
Seterusnya, persoalan mengenai gambaran umum terhadap hukum jenayah agama Islam lebih baik dan efektif dalam membantras jenayah. Berdasarkan soalan ini, apa yang dapat diputuskan di sini adalah peratusan tertinggi daripada responden menunjukkan mereka tidak pasti mengenai hukum jenayah agama Islam, adakah ia lebih baik dan efektif dalam membantras jenayah. Walau bagaimanapun, terdapat ruang untuk responden memberikan komen, ulasan atau cadangan pada bahagian ini. Majoriti responden memberikan komen yang positif mengenai hukum jenayah syariah berdasarkan beberapa soalan yang ditanyakan pada setiap bahagian. Sebahagian daripada responden berpendapat bahawa hukuman jenayah syariah boleh dipertimbangkan. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahawa hukuman ini terlalu berat untuk berjenayah. Oleh itu, setelah dilihat kepada semua komen responden, boleh dikatakan bahawa terdapat hukuman jenayah Islam yang diterima dan ditolak oleh responden. Dapat disimpulkan di sini bahawa setiap responden mempunyai pendapat yang berbeza mengenai hukuman jenayah Islam. Rumusan soal selidik. Dalam rumusan soal selidik, kami mendapati bahawa golongan bukan Muslim di Malaysia peka terhadap pengetahuan undang-undang syariah Islam. Penerimaan dan penolakan mereka terhadap undang-undang syariah Islam didukungi atas faktor-faktor yang tertentu. Sikap toleransi perlu dipupuk dalam diri masyarakat agar perselisihan faham dapat dielak. Seterusnya, kami mendapati bahawa undang-undang hukuman yang dilaksanakan merupakan inisiatif bagi mencegah berlakunya jenayah di negara ini. Menurut hasil dapatan kajian kami, antara perkara yang menyebabkan atau membuatkan mereka bukan Islam menerima hukum jenayah syariah adalah yang pertama, mereka merasakan sebahagian hukuman yang masuk akal. Jadi hukuman yang bagi mereka masih relevan, mereka boleh menerima. Contohnya hukuman penjara, sebatan dan denda bagi kesalahan rogol, minum arak dan mengganggu ketenteraman awam. Yang kedua, apabila mereka mula mendapat kesedaran bahawa hukuman jenayah masa kini tidak dapat menyelesaikan masalah moral masyarakat. Sebagaimana kita lihat peningkatan kes pembuangan bayi, sumbang mahram dan pembunuhan. Jadi mereka mula merasakan hukum jenayah syariah mungkin salah satu penyelesaian yang terbaik. Yang ketiga, bukti keberkesanan hukum jenayah syariah yang telah diamalkan di negara Islam yang lain. Ini menyokong faktor yang kedua tadi apabila mereka sendiri melihat keberkesanan pengaplikasian hukum jenayah syariah. Contohnya seperti di Arab Saudi dan Aceh yang jelas menunjukkan kurangnya kes jenayah berat dan masalah moral masyarakat mereka. Dan yang terakhir, sikap toleransi bukan Muslim terhadap agama anutan majoriti rakyat Malaysia iaitu agama Islam. Jadi apabila mereka ada sifat keterbukaan tersebut, mereka mula berfikiran terbuka dalam menerima pengaplikasian hukum jenayah syariah tersebut. Okey, kita lihat pula apakah yang menyebabkan mereka iaitu orang bukan Islam menolak hukum jenayah syariah. Yang pertama, mereka merasakan sebahagian hukuman yang tidak masuk akal seperti hukuman memotong tangan bagi kesalahan mencuri. Dan yang kedua, sebahagian hukuman yang mereka rasakan menceroboh hak peribadi atau kebebasan asasi individu. Ini seperti berlaku pada kesalahan berzina, berkhalwat dan murtad yang mana bagi mereka ini kesalahan yang tiada mangsa, tidak melibatkan orang lain dan berlaku atas pilihan individu tersebut sendiri dengan kerelaannya dan tanpa sebarang paksaan. Jadi tidak wajar jika individu tersebut dihukum atas perkara yang dia sendiri nak. Yang ketiga, dakwaan bahawa bukan Muslim juga akan disabitkan di bawah hukum jenayah syariah jika hukum jenayah syariah ini diaplikasikan sepenuhnya di Malaysia. Tetapi dakwaan ini ternyatanya tidak benar kerana orang bukan Muslim akan diberi pilihan untuk tidak disabitkan di bawah hukum jenayah syariah. Yang keempat, mereka merasakan ketidakadilan bagi agama-agama lain yang turut diamalkan di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, ada agama lain di Malaysia seperti Hindu, Buddha dan Kristian yang juga ada kepercayaan dan pegangan mereka sendiri. Jadi mereka merasakan tidak adil jika hukuman tersebut diutamakan dengan menggunakan hukum orang Islam sahaja. Dan yang terakhir, mereka merasakan ini dapat memberi kesan negatif kepada kestabilan ekonomi dan politik di Malaysia kerana mereka merasakan apabila berlakunya hukum jenayah syariah ini, pelabur dan pelancong luar akan takut datang ke Malaysia kerana undang-undang yang dirasakan agak ketat dan kejam bagi mereka. Antara kesan penerimaan dan penolakan masyarakat bukan Muslim terhadap hukum jenayah syariah ialah
Pertama, masyarakat menjadi lebih teratur dan bebas daripada masalah sosial kerana proses pelaksanaan hukum jenayah syariah yang cekap dan memerlukan kos yang rendah. Kedua, tempoh hukuman bagi hukum jenayah syariah lebih singkat berbanding hukuman penjara yang mengambil tempoh yang lama dikenakan oleh kanun jenayah. Ketiga, pesalah akan merasa lebih terkesan kerana hukuman yang dikenakan bagi hukuman jenayah syariah lebih efektif dan mempunyai proses yang lebih efisien. Akhir sekali, reputasi hukum jenayah Islam dapat dijaga disebabkan oleh kepercayaan yang tinggi dalam kalangan masyarakat bukan Islam. Penutup, menerusi kajian yang jalankan ini, kami dapat menyimpulkan bahawa Islam bukanlah sebuah agama yang prejudis dan ekstremis terhadap masyarakat bukan Islam mahupun masyarakat Islam itu sendiri. Yang kedua, undang-undang syariah Islam yang ditetapkan bukanlah untuk menindas tetapi untuk dijadikan sebagai pengajaran bagi semua pihak, tidak kira sama ada mereka itu Muslim ataupun bukan Muslim. Yang ketiga, kita mestilah saling hormat menghormati dan bersikap toleransi dengan kaedah serta pegangan agama masing-masing. Seterusnya, pihak berkuasa wajarlah bersikap rasional, adil dan integriti dalam menentukan hukuman terhadap penjenayah. Akhir sekali, perpaduan dan keamanan yang dibentuk adalah tanggungjawab semua.